situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babun liyabsuq an yasarihi أو تحت قدمه اليسرى liyabsuq, hendaklah ludah sebelah kirinya, sebelah kiri orang, ataupun di bawah tapak kakinya yang kiri. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Qatadatu qala sami'tu Anas bin Malik qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Qatadah, dia kata, saya dengar Anas bin Malik kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza kana fi salati fa innama yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang beriman apabila dia berada dalam sembahyang, maka dia yunaji rabbahu, sedang membisik dengan Tuhannya, munajat di sisi Allah. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka jangan ludah di hadapannya ketika munajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada orang sembahyang. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berada di antara orang sembahyang dan kiblat. Jadi maksudnya jangan ludah di hadapan arah kiblat itu sebagai menghormati dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menuju kepada orang sembahyang itu. Wala an yaminihi, dan juga jangan ludah sebelah kanan dia, disebabkan ada malaikat yang dimuliakan yang menulis amalan kebaikan seseorang. Walakin an yasarihi, dan akan tetapi ludahlah sebelah kirinya. Au tahta qadamaihi, ataupun ludah di bawah dua tapak kakinya. Haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Az-Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Sa'id
أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجid. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hingus di arah kiblat masjid. Fahakkaha bihasatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kikis nukhamah tu dengan batu kerikil, dengan menggunakan batu kikis, buang ingus tu. Sumanaha, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ay yabzuqa ar-rajulu baina yadayhi aw an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Wa 'an az-Zuhri sami'a Humaidan an Abi Sa'id nahwahu nahwal hadits al-mutaqaddam atau bima'nahu. Imam Bukhari masukkan ta'liq an az-Zuhri sami'a Humaidan an Abi Sa'id ni, tujuannya dia mau jelaskan Zuhri ada sama daripada Humaid, di mana dalam sanad hadis tu di atas tu ada di situ haddatsana Zuhri an Humaid bin Abdurrahman. Zuhri riwayat daripada Humaid dalam sanad tu menggunakan an. Bila an biasanya ataupun terkadang di situ ada kebimbangan tadlis. Tadlis maksudnya mungkin orang anggap Zuhri ini tidak ada sama dengar hadis daripada Humaid. Dia dengar daripada syekh dia, orang lain selain daripada Humaid. Kemudian dia sembunyikan syekh dia tu sebut an Humaid. Maknanya ada kebimbangan tadlisul isnad, seperti itu. Jadi Imam Bukhari daripada wa 'an az-Zuhri sami'a Humaidan tu menyatakan Zuhri ini ada sama hadis daripada Humaid. Jadi az-Zuhri haddatsana az-Zuhri an Humaid bin Abdurrahman ni, di situ tidak ada tadlis. Tidak perlu bimbang adanya tadlis berlaku tadlisul isnad dalam sanad Zuhri an Humaid tu, tidak perlu bimbang. Daripada bab liyabsuq an yasharihi, muhaddisin kata Imam Bukhari daripada bab ni dia nak isyarat kepada satu ikhtilaf yang ada di antara Qadhi Iyad dan Imam Nawawi. Qadhi Iyad pendapat dia busaq fil masjid, ludah dalam masjid ni harus setelah meludah tidak kamus, tidak tanam ludah tu, itu dosa. Itu pendapat daripada Qadhi Iyad. Ludah dalam masjid harus tidak tanam ludah tu, biarkan tinggal ludah begitu, itu dosa. Dan Imam Nawawi pula busaq fil masjid dosa, ludah dalam masjid tu dosa. Tanam ludah tu kamu dengan tanah pasir itu dianggap
kafarah, penghapus dosa. Jadi ada ikhtilaf di antara Qadhi Iyad dan Imam Nawawi. Muhaddisin kata Imam Bukhari daripada terjematul bab ni dan juga hadis bab isyarat kepada ikhtilaf tu, dan juga sesetengah muhaddisin termasuklah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dia bagi tahu dua-dua imam ni, Qadhi Iyad dan Imam Nawawi, dua ni qadim syarihin Bukhari. Jadi mereka ni ulama muhaddisin, mampu syarah hadis-hadis, ulama-ulama terdulu. Dan juga Qadhi Iyad, dia muqaddam dulu daripada Imam Nawawi, dan dia tu bermazhab Maliki, dan Imam Nawawi muakhir kemudian daripada Qadhi Iyad, dan dia tu Syafi'i. Selalunya di antara dua imam tu ada ikhtilaf dari segi menerangkan maksud makna hadis. Ada ikhtilaf di sisi dua imam tu. Orang-orang datang kemudian, muhaddisin, ulama hadis datang kemudian, mereka mengikuti dua imam tu. Jadi daripada situ dah jadi dua kumpulan muhaddisin. Biasanya ikut Qadhi Iyad, mereka ambil maksud makna hadis diterangkan oleh Qadhi Iyad. Ada juga yang turut ataupun menguatkan pandangan Imam Nawawi. Daripada uslub Imam Bukhari, terjematul bab dan hadis bab ni, nampaknya Imam Bukhari memilih pandangan Imam Qadhi Iyad. Lagipun dalam bab busaq fil masjid, pandangan Qadhi Iyad masyhur, iaitu busaq fil masjid harus yang tidak tanam tu kira dosa. Bab kafaratul busaqi fil masjid, daripada bab ni kafarah, penghapus dosa, datang daripada buzaq fil masjid, ludah dalam masjid tu. Jadi daripada bab ni pula Imam Bukhari mukhtar, menyatakan mukhtarun Nawawi, maksudnya pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi itu menyokong kepada pandangan Imam Nawawi, yaitu kafaratul buzaq fil masjid. Kafarah, penghapus dosa daripada berlaku daripada buzaq, ludah dalam masjid. Jadi daripada situ dapati di sisi Imam Nawawi yang kata buzaq fil masjid tu dosa, penghapus dosa tu adalah tanam ludah tu. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu
قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ludah dalam masjid itu dosa dan kafarahnya penghapus bagi dosa itu adalah dafnuha, tanam buzak itu. Babu dafnin nukhamati fil masjidi. Bab ini pula berkaitan dengan tanam kamus nukhamah hingus dalam masjid. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم Abu Hurairah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, idza qama ahadukum ila salati fala yabsuq amamahu, apabila seseorang daripada kamu berdiri untuk sembahyang, maka jangan ludah bahagian di hadapannya. Fa inna ma yunajillaha ma dama fi musallahu, kerana dia tu yang sembahyang tu munajat, membisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala selama mana dia ada di tempat sembahyangnya. Wala an yaminihi, dan juga wala yabsuq an yaminihi, jangan ludah sebelah kanan. Fa inna an yaminihi malakan, kerana di sebelah kanannya ada malaikat. Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fanuha, hendaklah ludah di bahagian kiri, sebelah kiri, ataupun ludah di bawah tapak kakinya, di mana tempat sembahyang tu bawah tu tanah pasir, tidak ada hamparan permaidani dan sebagainya. Di situ ludah di bawah tapak kaki dia, kemudian tanam ludah tu. Daripada terjematul bab dan juga hadis bab ni, Imam Bukhari hendak menyatakan harusnya tanam nukhamah, hingus, ludah dan sebagainya di dalam masjid. Dan juga Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia mau menolak fahaman daripada sebahagian ulama di mana mereka kata masjid ni, tempat sembahyang ni, kira bumi di mana masjid tu ada, termasuklah bagian lapisan bawah bumi tempat ada masjid tu sampailah langit, itu dikira masjid. Sebab tu mereka kata tanam nukhamah dalam masjid ni, kira nukhamah tu ada dalam masjid lagi. Jadi maksud di sisi mereka dafnun nukhamah tu maksudnya ikhrajun nukhamah,
buang, keluar kan daripada masjid. Itu ada sesetengah faham begitu. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab ni, muhaddisin kata dia mahu menolak fahaman ataupun pendapat sebahagian ulama faham begitu, dan dia sabitkan jawaz harusnya tanam nukhamah tu dalam masjid. Sebab bila tanam dia dah masuk di bawah tanah. Kalau kira nukhamah tu tidak sepatutnya ada di bawah, di mana tempat dianggap masjid, di bawah tanah ni banyak jenis bangkai dan sebagainya ada. Jadi keadaan seperti itu kelihatan bercanggah dengan pandangan yang kata tidak sepatutnya tanam dalam masjid itu. Yang banyak benda ada di bawah tanah dianggap najis, ada nukhamah, ludah, itu tidak dikira najis, cuma itu dianggap benda kotor setakat itu saja. Jadi sebab tu di sisi ulama muhaddisin yang menolak pandangan tu, mereka kata tidak mengapa, boleh tanam nukhamah, buzaq dalam masjid. Dan Imam Bukhari daripada terjematul bab ni hendak menyatakan harusnya buat begitu dan menolak pandangan sesetengah faham begitu. Babun idza badarahul buzaqu, badarahu ay ghalaba ala al-musalli al-buzaq. Ludah, ludah tu menguasai orang sembahyang, maksudnya dia tak mampu nak menahan ludah. Ludah tu Kelantan kata apa, tak boleh nak dah, nak ludah dah, tak boleh nak tahan. Kalau tak ludah, nak baca apa-apa pun tak boleh. Tapi keadaan tu pula begitu, dan tepat dia sembahyang pula, kiranya susah nak ludah sebelah kiri, ada orang nak ludah bawah tapak kaki, tanah tak ada, permaidani ada. Jadi kalau begitu, apa sepatutnya buat orang tu? Falyakhudh bi tarafi saubihi, maka dia ambil ludah tu, maksudnya pada ujung kainnya, ada kain dia ambil di ujung kain tu, ludah di situ, kemudian lipat kain tu. Haddatsana Malik bin Ismail قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hingus di arah kiblat, maksudnya melihat hingus ada di dinding kiblat tu. Fahakkaha biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kikis buang nukhamah tu
dengan tangannya sendiri. Tadi dalam riwayat tadi kikis dengan batu, sekarang ni dengan tangan dia. Wa ru'ya minhu karahiyatun, dan dilihat daripadanya, minhu minan nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat karahiyah, tidak suka, au ru'ya karahiyatuhu lidzalika ay lidzalikal fi'li, ataupun dilihat ketidaksukaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perbuatan buang nukhamah, hingus di dinding kiblat tu. Wa syaddathu alaihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tu menjadi keberatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa inna ma yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa baina khiblatihi. Apabila sembahyang munajat di sisi Allah. Orang tu bila sembahyang, keadaan orang sembahyang tu dia sedang munajat, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Ataupun apabila orang berdiri sembahyang, Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di antaranya, di antara orang sembahyang dan di antara kiblatnya. Jadi potongan hadis rabbuhu bainahu wa baina khiblatihi tidak memberi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tempat ada di situ di antara orang sembahyang dan kiblat. Tidak bermaksud begitu. Maksudnya di sini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada orang sembahyang. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di antara orang sembahyang dan di antara kiblat. Fala yabzuqanna fi qiblatihi walakin an yasarihi, ay walakin yabzuqu an yasarihi aw tahta qadamihi. Summa akhadha tarafa ridaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung ridaknya, selendangnya. Fabazaqa fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah pada ridak, ujung ridak tu, ujung selendang tu. Waradda ba'dahu ala ba'din, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lipatkan sebahagian daripada ujung selendang tu di atas sebahagiannya. Qala au yaf'alu hakadha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun buat seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk cara mauludah di hujung selendang tu, dan tunjuk sudah ludah tu mau lipat. Jadi daripada bahagian akhir hadis, summa akhadha tarfa ridaihi fabazaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din, daripada situ Imam Bukhari sabitkan apabila seseorang tengah sembahyang tak dapat menahan mahu ludah tu, boleh dia ambil ujung kain selendang dan sebagainya, ludah di situ, kemudian lipat, mengelak daripada ludah dalam masjid.
babu izatil imamin nasa fi itmamis salati wa zikril qiblah. Bab berkenaan dengan izah, mau'izah, memberi pesanan pengajaran oleh imam kepada orang ramai, yakni kepada makmum, pengikut-pengikut, tentang sempurnakan sembahyang. Disebabkan makmum tidak sempurnakan sembahyang, imam boleh bagi nasihat kepada mereka dan juga menyebut tentang kiblat. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أنس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tarawna ay atahsabuna, adakah kamu menganggap kiblati hahuna, hanya kiblat aku di sini? Maksudnya, adakah kamu anggap aku ni hanya dapat melihat arah kiblat ini saja dan aku tidak tahu apa-apa apa sedang berlaku di belakang aku, keadaan sembahyang kamu dan sebagainya? Adakah kamu anggap begitu? Fa wallahi, demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum, tidak sembunyi ke atas aku khusyuk kamu dalam sembahyang, tidak sembunyi ke atas aku. Maksudnya aku tahu khusyuk ataupun tidak khusyuk. Wala ay wala yakhfa alayya ruku'ukum, dan juga tidak sembunyi ke atas aku rukuk kamu, sama ada kamu sempurnakan rukuk ataupun rukuk dalam tergesa-gesa, tidak sempurna rukuk lagi, dah angkat kepala, dan keadaan makmum sembahyang tu, Nabi SAW bersabda, keadaan sahabat-sahabat sembahyang sama ada khusyuk ataupun tidak, rukuk sujud sempurna ataupun tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, membelakangi sahabat-sahabat ketika sembahyang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Macam mana Nabi SAW dapat tahu? Inni la arakum min wara'i zahri, sesungguhnya aku tahu, tentunya aku melihat kamu dari arah bahagian belakang aku. Jadi arakum, aku lihat kamu di sini. Adakah itu ru'yah, melihat tu hakikiyah? Nabi
SAW melihat sungguh seperti mana, menoleh belakang tengok, begitukah, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu keadaan sembahyang sahabat tu. Di situ ada perbahasan di antara ulama. Sesetengah ulama hadis muhaddisin kata di antara dua bahu di bahagian tekak Rasulullah SAW ada dua mata sebesar lubang jarum. Nabi SAW melihat dengan tu. Itu ada sesetengah muhaddisin pandangan mereka begitu, tapi muhaddisin, muhakkikin mereka menolak fahaman tu, dan mereka kata yang Rasulullah SAW bersabda dia lihat keadaan sahabat sembahyang khusyuk ataupun tidak, rukuk sempurnakah ataupun tidak ni. Nabi SAW kata dia lihat ni, maksudnya muhakkikin kata Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah SAW nampak di arah kiblat, di dinding kiblat tu, keadaan sahabat yang tidak khusyuk, tidak sempurna rukuk. Allah Subhanahu wa taala bagi lihat, bukan lihat di belakang, lihat di hadapan arah kiblat tu. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat melihat keadaan sahabat sembahyang tu. Itu pandangan mu'tabar dan pendapat daripada muhaddisin, muhakkikin. Maksudnya jidar, dinding yang ada di arah kiblat tu menjadi seolah-olah cermin, boleh nampak keadaan sahabat-sahabat yang sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Babun hal yuqalu masjidu bani fulan. Bab berkaitan dengan adakah boleh dikatakan ataupun dipanggil, disebut sesebuah masjid tu masjid bani fulan, masjid, kemudian buah nama masjid orang tu, orang ni, boleh ataupun tidak. Di situ ada ikhtilaf di sisi ulama, dan kepada ikhtilaf itulah Imam Bukhari isyarat dengan kalimah hal tu. Beberapa kali dah saya bagi tahu Imam Bukhari dalam Bukhari ni dia adakan terjematul bab. Di situ banyak uslub, banyak cara daripada Imam Bukhari, dan untuk memahami uslub terjematul bab Imam Bukhari itu perlu kita faham banyak
usul dia, dan usul-usul itu dihimpun oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi dalam kitab Lami'ud Darari, Muqaddimah Lami'ud Darari. Kitab merupakan syarah Sahih Bukhari, disusun oleh ayah dia Maulana Yahya. Dia ada masukkan muqaddimah di situ. Asalnya syarah itu dalam bahasa Urdu, tabit, takrir. Itu guru pada ayah Maulana Zakaria, iaitu Maulana Rashid Ahmad Gangguhi, muhaddis akbar, pengasas Madrasah Mazahirul Ulum di Hind. Kemudian Maulana Zakaria alih dalam bahasa Arab. Dalam muqaddimah Lami'ud Darari, di situ ada 70 usul. Maulana Zakaria masukkan untuk memahami terjematul bab tu. Bau terjematul bab, 70 usul. Jadi dalam tu salah satu usul yang Maulana Zakaria jelas itu adalah uslub Imam Bukhari dalam terjematul bab. Ada terkadang dia sebut kalimah kaifa, istifham, katanya muhaddisin. Dalam Bukhari ada 30 tempat Imam Bukhari adakan terjematul bab dengan memulakan kalimah kaifa. Itu apa maksud? Kadang Imam Bukhari dia bawa syarat, jumlah merupakan syarat. Kemudian dalam terjematul bab yang dia buat terjemah dengan jumlah syarat itu, jawabus syarat ataupun jaza bagi syarat itu tidak ada. Jadi Imam Bukhari tak pandai nahwu ke, syarat ada, jawabus syarat tak ada. Itu juga cara. Ada pelbagai cara Imam Bukhari adakan terjematul bab, sampailah sesetengah muhaddisin terkadang susah nak faham apa yang Imam Bukhari maksudkan di sini. Terkadang Imam Bukhari masukkan terjematul bab merupakan keputusan dia, ijtihad dia. Bila tengok di bawah tu hadis yang merupakan dalil bagi terjematul bab tu, ijtihad dia tu tidak ada, sepatutnya mesti ada. Dengan cara seperti itu pun ada Imam Bukhari buat terjematul bab. Di sini pula Imam Bukhari dalam terjematul bab masukkan kalimah hal. Itu satu usul daripada Imam Bukhari. Apabila apa yang dia hendak nyatakan dalam bab ni sebagai ijtihad dia, di situ ada ikhtilaf a'immah. Ikhtilaf a'immah dah ada dulu daripada dia. Jadi ketika tu Imam Bukhari dia tidak buat apa-apa keputusan daripada diri dia dalam bab tu, dalam hukum tu, berkenaan dengan hukum tu. Dia serah kepada ikhtilaf a'immah tu, bagaikan dia menghormati dengan ikhtilaf a'immah dah ada sebelum dia. Kemudian dia bawa hadis sebagai dalil, dan daripada hadis tu kita boleh nampak pandangan a'immah mana dia setuju ataupun dia sokong di antara ikhtilaf a'immah tu. Jadi begitulah uslub Imam Bukhari di sini
adanya hal pada terjematul bab ni itu ada makna di sisi a'immah. Imam Ibrahim Nakhai, di sisi Imam Nakhai, masjid, kalau sebut masjid Bani Fulan, masjid apa macam Kelantan pun ada ke apa masjid, masjid Tengku Faris Putra di Kuala Krai kan, maknanya nisbah kepada seseorang. Jadi Imam Ibrahim Nakhai di sisi dia tidak harus nisbah begitu, sebab masjid, masajid ni Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah. Masjid ni milik Allah, kepunyaan Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik nama yang nisbah nama dengan masjid tu. Jadi sebab tu Ibrahim Nakhai kata tidak harus, tapi jumhur muhaddisin kata harus. Di sisi jumhur ulama, mereka kata harus masjidu Bani Fulan, masjid si Fulan, maksudnya nisbah kepada orang tu, hanya itu kenalan bagi masjid sahaja, bukan maksud masjid tu milik dia, tidak begitu. Yang bina masjid tu keluarkan dana untuk bina masjid tu orang lain, orang ramai, tapi nama dia seorang sebagai kenangan ataupun kenalan, itu saja, bukan kata masjid tu milik yang ada nama dengan masjid tu, tidak. Jadi maksudnya kita akan nampak daripada hadis yang Imam Bukhari masuk di bawah ni, ila masjid Bani Zuraik, dalam tu ada. Jadi daripada potongan hadis tu dapati Imam Bukhari dalam bab ni, dalam ikhtilaf a'immah ni, Imam Bukhari bersama dengan jumhur a'immah dan menolak pandangan Imam Ibrahim Nakhai. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl allati udmirat minal hafya'i. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa, mengadakan perlombaan di antara kuda, allati udmirat, yang mana kuda dilatih, minal hafya'i, dilatih apa nama, berlari, untuk lomba berlari. Maksudnya ada musabaqah, dilatih mulai daripada hafya, lari mulai daripada hafya, wa amaduha ay ghayatuha, dan kesudahannya, tepat tamat musabaqah tu Saniyatul Wada, nama tepat Saniyatul Wada. Jadi di antara Saniyatul Wada dan Hafiyah tu ada lebih kurang 5 ataupun 6 batu kuda lari lomba di situ. Jadi kalau kuda tu dah
dipelihara, dilatih dengan baik. Maksudnya kuda-kuda untuk lomba ni ada mereka letak di satu tempat. Kuda tu disimpan di situ dan tidak buat apa-apa kerja dan tidak menunggang kuda tu, biar pelihara begitu dan bagi makan dengan baik-baik dan sentiasa jaga kesihatan kuda tu, bagi mandi dan sebagainya. Jadi kuda dipelihara dalam keadaan seperti itu, dia agak gagah, dan sesetengah kuda tidak dipelihara dengan baik begitu. Jadi kekuatan kuda tu kurang sedikit daripada kuda dipelihara dengan baik. Jadi ada dua jenis: kuda dipelihara dengan baik, dilatih dengan baik. Yang satu lagi, kuda yang tidak dapat dipelihara dengan baik dan tidak dilatih dengan baik. Jadi jenis kuda yang dilatih dengan baik, dipelihara dengan elok, maknanya dia gagah. Kuda seperti itu Nabi SAW adakan perlombaan mulai daripada hafiyah sampai saniyatul wada', maknanya lomba lari 5-6 batu. Wasabaqa bainal khayl allati lam tudmar min as-saniyati ila masjid Bani Zuraiq. Di antara kuda yang tidak dilatih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan mulai daripada saniyatul wada' hingga masjid Bani Zuraiq. Itu jarak tidak jauh. Wa anna Abdullah bin Umar, dan sesungguhnya Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa, dia tu salah seorang di antara mereka yang berlomba kuda tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dia memberi galakan supaya pelihara kuda, jaga kuda dengan baik dan buat latihan kuda-kuda tu. Itu bagaikan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'iddu lahum mastata'tum, dan hendaklah kamu siap sedia setakat mana kamu mampu untuk menghadapi dengan mereka, dengan musuh-musuh tu. Jadi kuda masa tu satu binatang yang begitu berguna dan manfaat dalam jihad. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perlombaan seperti itu supaya jaga baik-baik dan bagi latihan dengan baik kepada kuda-kuda ketika perlu guna kuda-kuda tu semasa jihad dan sebagainya. Maknanya dah siap sedia, dah pun ada latihan. Sebenarnya Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni bukan mau cerita lomba kuda tu,
yang dia naknya di sini istimbat dia, ijtihad dia, boleh nisbah masjid tu dengan nama seseorang. Itu harus dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada sebut ila masjid Bani Zuraik. Masjid tu dinisbah dengan Bani Zuraik tu. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak menyatakan menisbah kan masjid kepada seseorang ataupun kepada yang bangunkan masjid itu tidak menjadi salah dan diharuskan. Babul Qismah sambung.